Awak anak-anak muda, pemikiran baru. Ini balik-balik cat, balik-balik tukar kapit. Balik-balik tukar kapit, balik-balik cat, balik-balik nak tukar pagar. Orang tak ada juga, jemaah kurang. Datang komik tutup, settle. Minta maaf, kan? Kau tak cakap, orang tak faham. Kita kena cakap lah supaya kita faham. Kan? Sakit, baik sakit kat dunia daripada sakit kat akhirat. Nampak tak? Kalau saya cakap, rasa sakit, minta maaf lah. Saya tak minta orang setuju dengan pendapat saya. Tapi, biar sakit kat dunia, tuan-tuan. Kan? Jangan sakit kat akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera. Cuba tengok Jepun. Jepun. Olimpik sedang dijalankan di Tokyo, kan? Tapi ada satu pertandingan persahabatan antara Jepun dengan Sepanyol, kan? Dan di Jepun, kejohanan-kejohanan yang berlaku di bandar raya Jepun, Tokyo, tidak dibenarkan ada penonton. Tetapi mana-mana kejohanan di sepanjang Olimpik ni yang berlaku di bandar-bandar terpencil, dibenarkan kehadiran penonton. Nampak tak? Nampak tak? Cara berfikiran orang-orang bijak pandai, cara berfikir orang-orang maju. Jepun ni sedang adalah tuan rumah kepada Olimpik. Satu suasana yang sangat genting, mendapat tekanan dalam dalaman bahawa tak perlu anjurkan sukan Olimpik, tapi pemerintahnya nak jalankan sukan Olimpik, nak jayakan juga. Dan negara-negara lain juga support. Semua datang. Malaysia juga kecoh-kecoh kat Malaysia tapi hantar juga pasukan ke sana. Mereka juga terdedah dengan pelbagai manusia di luar sana. Pelik kan? Tak pelik ke? Kita hantar atlet bertemu dengan seluruh manusia di dunia dalam sukan Olimpik, dalam perkampungan Olimpik. Nampak tak? Tapi kat Malaysia kita jadi kecoh. Kan? Tu semua benda tak boleh kan? Okay. Korban tak boleh kan? Tapi nak belajar daripada orang bijak ni, negara maju, kan? Di Tokyo dah ada penyebaran COVID-19. Maka untuk kawal, mereka tak benarkan kejohanan di Tokyo, kan, dihadiri oleh penonton. Tetapi di bandar-bandar terpencil, di bandar-bandar yang juga menjadi host untuk kejohanan Olimpik, dibenarkan orang datang. Kan? Contohnya di bandar Kobe, kan, pasukan Jepun underage dia bertemu dengan pasukan Sepanyol, kan, di mana dibanjiri oleh penonton. Sebab bandar Kobe itu, dia punya kombit tak terkawal. Nampak tak? Mereka cari ruang untuk membolehkan satu itu berlaku. Kita kena cari ruang sebenarnya. Nampak tak? Bila kita buat bidang korban, kita bukan buat turun 100 orang. 15 orang, 10 orang, 8 orang, 7 orang, dah okey dah. Ikut SOP yang betul. Maka, jangan sampai tahap tak ada langsung kat daerah kita, kat negeri kita. Langsung tak ada ibadah korban. Dia bukan datang setiap hari. Dia datang tu lah 3 hari. Hari Tashrik tu. Subhanallah wa'alam. Saya tak nak detail-detail, tapi saya nak bagi tahu inilah kebimbangan kita, kerisauan kita. Sebab tu Nabi minta kita doa, dan doa yang Nabi ajar, Nabi kata apa? Dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah. Doa sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan serta nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadikan zikir hari ini, tuan-tuan. Jadikan zikir hari ini. La ilaha illallah wa daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadikan sebagai zikir kita. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya kepujian, dan dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadikan itu sebagai zikir kita pada ini. La ilaha illallah wa daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadikan zikir kita insya-Allah. Azam, jadikan zikir. Mudah-mudahan doa ini, doa yang mustajab untuk kita pada ini bersama dengan doa-doa kita lain. Jangan tinggalkan doa untuk keselamatan negara, doa Malaysia. Kita dalam keadaan yang sangat bersiko. Maka kita doalah. Ini hari paling mustajab. Tolong tuan-tuan, minta anak-anak kita, anda tolong doa. Tolong doa tuan-tuan, tolong doa. Tolong doa, kan? Tolong doa. Doa ini adalah senjata mukmin. Ini adalah pengharapan kepada pencipta kita.
permintaan daripada hamba, Allah tak akan tolak, Allah tak akan pinggirkan, Allah tak akan sia-siakan. Apatah lagi ia jatuh pada hari yang paling mustajab untuk berdoa, hari Arafah. Walaupun itu untuk orang yang berada di Arafah, tetapi untuk kita boleh, ulama kata, ambillah kesempatan untuk berdoa bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tolonglah sahabat-sahabat untuk kita berdoa. Fokus utama kita ialah doa untuk keselamatan negara kita, kerana saya bimbang, secara peribadi saya bimbang, kalau benda ini secara berterusan, saya takut, saya bimbang, saya khawatir agama kita benar-benar terjejas nanti. Kes bunuh diri semakin meningkat, bukan berkurangan, semakin meningkat. Dia salahkan dia pening lah. Saya tak nak campur. Saya nak ingatkan dalam Facebook saya, di ruang yang sangat sempit ini, Allahu Akbar, kan? Kita nak mencari kegembiraan di akhirat, maka di dunia ini memang penuh kesakitan. Tapi kita tak nak kerana kesakitan, kepayahan, ujian besar, kita tinggalkan sunnah, kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tunjuk betapa kita very committed dengan ibadah kita, walaupun sebesar mana pun hujan datang. Nelayan berada di tengah laut, ombak besar datang, mereka tidak berganjak seinci pun, sebab ombak adalah hidup mereka. Ombak adalah kehidupan mereka. Maka kalau pergi ke laut tak bertemu dengan ombak tu bohong. Maka sebagai manusia, ujian demi ujian yang Allah hadirkan itu adalah kehidupan kita. Kita kena hadap, bukan cabut lari. Kita kena hadap, bukan menyerah diri. Kita kena hadap mencari ilahi. Kita kena hadap dengan perbanyakkan sujud pada Allah. Kita kena hadap dengan penuh keyakinan bahawa bantuan Allah, wallahi demi Allah akan sampai. Itu keyakinan mesti ada pada kita. Kan? Itu keyakinan. Kan? Baru-baru kita baca satu kisah di Perak, tak salah saya. Kan? Orang dah biasa curi duit dalam tabung. Kali ni orang bawa keluar tabung sekali. Kan? Jadi pihak masjid jangan risau. Jangan panik, jangan kelang kabut. Kan? Jangan kelang kabut. Tak usah tutup masjid kerana orang jangan berfikirlah, fikir maju sikit. Fikir luar kotak. Jangan tutup masjid kerana orang curi tabung. Sekarang tengok, sekarang datang Covid, semua nak tutup masjid kan? Jangan tutup masjid hanya kerana orang mencuri. Tak usah. Orang benar-benar terdesak tu. Jadi masjid akan nampak bahawa orang terdesak, satu dicuri dengan tabung-tabung sekali. Maka kita buat kain rentang besar-besar. Kita bagi tahu bagi mereka yang terkesan, yang terdesak, kan, sila dapatkan food bank depan masjid ada. Bagi mereka yang perlukan duit, kan, anda perlu daftarkan diri anda. Ini dia punya cara, kaedah dia, tulislah, kan. Jadi orang datang nak mencuri itu terbatal mencuri dia. Kalau dia curi kat tabung mungkin dapat RM100, RM200. Tapi kalau dia gunakan salurannya betul, kita ajar pencuri untuk beriman. Nampak tak? Sebab hidayah milik Allah. Kita kena didik. Satu, Allah hadirkan ilmu tu pada anda. Satu, Allah benarkan anda jadi imam. Allah benarkan anda jadi ustaz. Allah benarkan anda jadi profesor supaya boleh didik orang. Kalau anda nak didik orang dan semua orang sama level macam anda profesor, rugilah kita, tak dapat didik orang, tak dapatlah kita tarbiyah orang, tak dapatlah kita bimbing orang. Pahala memberi, pahala mengajar, pahala mendidik, tak dapatlah kita kerana semua orang pandai. Satu, ada orang mencuri, ada orang merompak, supaya kita boleh dakwah pada orang, supaya kita boleh bimbing orang. Jangan kita nampak bahawa orang mencuri itu memang ending dia memang neraka. Jangan. Kan? Yang kita kata ending itu, kita punya ending pun kita tak tahu. Walaupun kita ustaz. Sebab kalau ustaz, namanya imam, Iblis akan hantar tim paling kuat. Tim paling hebat. Dan dia bermain pada hati. Imam taklah merogol orang. Taklah dia nak berzina dengan orang. Tapi permainan hatinya, dosanya lagi menghancurkan iman. Berbanding orang yang buat maksiat. Seperti mencuri tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu, kita kena berfikir di luar kotak pemikiran kita. Bahawa dalam kehidupan ni ada orang benar-benar susah. Kadang-kadang orang malu nak naik bendera putih. Dia malu nak bendera putih. So masuk masjid senyap-senyap, masjid pun tak berfungsi sekarang, kan? Yalah, masuk masjid pun yang boleh hadir berapa orang je. Semua orang tua-tua, veteran. Nampak tak, nak kerja pencuri kerja balik. Kan? AJK pun dah lama tak bersenam. Nampak tak? Bila masuk masjid, pencuri macam monyet. Tahu tak monyet? Saya punya kawasan dia ada monyet lalu. Kita segar, dia segar balik. Kita lari. Macam tu pencuri. Kalau kita duduk, kita nampak dia ambil tabung, dia kata apa, tengok. Dia kata Tok Imam. Tok Imam kata, mana boleh ambil? Kau yang bisi-bisi. Aku ketuk dengan peti. Tok Imam senyap dah. Nampak tak? Tok Imam bukan MMA. Satu saya kata, gantikan budak-budak muda. Lebih agresif, lebih semangat. Kan? Kembara jiwa. Betul lah? Kembara jiwa? Gemuruh jiwa. Kembara pula. Gemuruh jiwa. Apa? Semangat membara. Nampak tak? Bagi anak-anak muda yang semangat, power, yang pemikirannya lebih ke depan. Allah cipta mata bukan untuk pandang belakang, untuk pandang kat depan. Kita dah kabur, mata kita dah kabur, dah 60 lebih, 70 nak jadi imam juga. Minta maaf lah.
Kan, bagi anak muda. Sebab 60 lebih mata dah kabur. Benda depan pun jarak terhad. Paling jauh kita nampak kan 20 meter je. Anak muda dengan mata yang bersinar-sinar kan, nampak sejauh 200 meter, 300 meter. Nampak tak? Semangat. Nampak tak? Bawa anak-anak muda, pemikiran baru. Ini balik-balik cat, balik-balik tukar kapit. Balik-balik tukar kapit, balik-balik cat, balik-balik nak tukar pagar. Orang tak ada juga, jemaah kurang. Datang komik tutup, settle. Minta maaf kan, kau tak cakap orang tak faham. Kita kena cakap lah supaya kita faham. Kan? Sakit, baik sakit kat dunia daripada sakit kat akhirat. Nampak tak? Kalau saya cakap rasa sakit, minta maaf lah. Saya tak minta orang setuju dengan pendapat saya. Tapi biar sakit kat dunia tuan-tuan, kan? Jangan sakit kat akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera.